Peace. Yo, okey. Berjumpa kembali bersama saya pada siri yang ketiga. Di mana kalau kamu masih ingat lagi pada siri yang kedua, kita telah membincangkan tiga kaedah pengawalan perosak dan penyakit. Masih ingat lagi tak? Okey, yang pertama iaitu kaedah kultur. Yang kedua adalah secara fizikal dan yang ketiga adalah secara biologi. Kemudian pada siri yang ketiga kita akan membincangkan kaedah yang seterusnya, iaitu yang keempat, iaitu menggunakan kaedah kawalan kimia. Di mana dengar je pasal kimia, ianya mestilah menggunakan bahan kimia. Biasanya ianya menggunakan racun makhluk perosak yang berunsurkan kimia. Okey, contoh racun yang digunakan adalah seperti racun serangga. Okey, betul. Racun serangga. Yang kedua adalah racun siput. Yang ketiga racun tikus. Yang keempat racun kulat dan yang kelima adalah racun hamama. Okey, apa kebaikan kita menggunakan kawalan secara kimia? Apa yang kamu tahu? Betul. Kebaikannya adalah, kesannya adalah cepat. Tapi kelemahannya, ianya membunuh serangga yang membawa kebaikan kepada tanaman. Bukan dia bunuh yang spesifik saja, dia bunuh juga serangga yang lain. Okey, ianya juga boleh menyebabkan makhluk perosak menjadi resisten terhadap racun yang digunakan. Maksud resisten ni adalah ianya menjadi kebal ataupun tidak memberi apa-apa kesan kepada dia walaupun kita menggunakan racun tersebut. Itu maksudnya resisten. Pada slide ini, ianya menunjukkan perkelasan jenis racun kimia. Iaitu kamu perlu tahu terdapat 4 perkelasan racun kimia. Yang pertama adalah racun perut. Yang kedua adalah racun sentuh. Yang ketiga adalah racun sistemik dan yang keempat adalah racun pewasan. Jadi kita akan bincang dengan lebih lanjut pada slide yang seterusnya. Peace. Yo. Perkelasan yang pertama, racun kimia dikenali sebagai racun perut, di mana racun ini boleh didapati dalam bentuk cecair, serbuk, pintil ataupun umpan, di mana ianya membunuh serangga perosak apabila serangga perosak itu memakan umpan tadi. Okey, contohnya kita boleh rujuk pada gambar pada slide menunjukkan racun serangga iaitu malation dan juga racun tikus yang dikenali sebagai warfarin. Bagi perkelasan yang kedua, bagi racun kimia adalah racun sentuh, di mana ianya boleh membunuh perosak apabila terkena perosak ataupun badan perosak, di mana ianya memasuki sistem peredaran darah dan mengganggu sistem saraf perosak. Contoh racun adalah racun serangga iaitu jenis karbare dan juga racun rumpai yang dikenali sebagai paraquat. Jadi kita boleh tengok gambar yang ditunjukkan pada slide. Perkelasan yang ketiga berkaitan dengan racun kimia adalah racun sistemik, di mana racun tersebut akan meresap melalui sistem vaskular tumbuhan ke arah daun dan bahagian lain tumbuhan. Ini boleh menyebabkan tanaman menjadi beracun kepada perosak. Tapi perlu kamu ingat, ianya tidak memberi kesan pun kepada tumbuhan tersebut. Contoh racun adalah racun kulat iaitu benomil dan juga racun serangga yang dikenali sebagai frudan. Jadi kita juga boleh rujuk kepada gambar yang ditunjukkan pada slide. Perkelasan yang terakhir, itu yang keempat bagi racun kimia adalah racun
pewasap, di mana racun ini adalah dalam bentuk wasap. Wasap ni maksudnya macam wap. Jadi racun ini memasuki ke dalam sistem respirasi melalui pernafasan oleh perosak. Contoh racun adalah seperti wapan. Pada slide ini kita akan membincangkan apakah kesan kawalan secara kimia. Iaitu yang pertama adalah ianya bertindak cepat dan kesannya dapat dilihat dengan segera. Yang kedua pula ianya mampu mengawal perosak dalam jumlah yang banyak. Kemudian racun kimia ini mudah meruat dan boleh diterbangkan oleh angin ataupun hilang ditiup angin. Okey, seterusnya adalah ianya menambahkan keasidan tanah. Jadi kamu perlu tahu sekiranya penggunaan terlalu banyak ataupun tidak terkawal, maka akan berlakunya pencemaran tanah. Okey. Kemudian seterusnya adalah ianya menyebabkan keracunan pada bahagian-bahagian tumbuhan. Disebabkan oleh bahan kimia yang berbahaya ini. Kemudian kekerapan penyemburan ini boleh mendatangkan imun ataupun resisten serangga tersebut kepada racun kimia yang digunakan. Okey, seterusnya ia membunuh serangga yang bukan sasaran. Okey, contohnya kamu target ataupun kamu sasarkan perosak A. Kemudian bukan saja perosak A yang akan mati. Ada juga perosak B, C dan D turut terkorban. Kawalan seterusnya ataupun kaedah seterusnya di dalam pengawalan perosak dan penyakit adalah kawalan racun organik. Di mana kawalan ini menggunakan bahan yang ada di dapur rumah kamu masing-masing. Okey, apa dia contohnya? Okey, betul. Yang pertama adalah cili api. Yang kedua adalah bawang putih dan yang ketiga adalah sabun. Di mana cili api ni boleh menghalang serangga yang jenis mengunyah, jenis yang tak tahan pedas. Bila dia makan dia akan lari. Yang kedua adalah bawang putih, di mana ianya mempunyai bahan aktif yang boleh membunuh serangga. Di mana sabun pula ianya mencairkan lapisan lilin yang ada pada badan serangga. Apa pula kesan kawalan terhadap racun organik ni? Okey, yang pertama adalah hasil tanaman segar selamat dimakan tanpa ada kesan sampingan. Okey, yang kedua adalah kawalan yang selamat, yang merupakan kawalan yang selamat dan kosnya juga efektif. Yang ketiga adalah, yang penting yang ketiga, ianya tidak mencemarkan alam sekitar. Yang keempat, ianya mengekalkan ekosistem. Dan yang terakhir adalah keberkesanannya membunuh perosak tidak terjamin berbanding dengan bahan kimia. Kaedah yang seterusnya iaitu kaedah perundangan, di mana apa yang perlu kita buat pada kaedah ini iaitu yang pertama dengan melakukan kuarantin terhadap tanaman, terutamanya tanaman yang dibawa masuk dari luar negara. Okey, yang kedua kita menguatkuasakan undang-undang. Yang ketiga mengeluarkan sijil, di mana tanaman yang dibawa masuk perlulah ada sijil
perakuan. Kemudian melakukan penghapusan di mana tanaman yang diserang penyakit ataupun yang tidak mempunyai pengesahan, yang tidak mempunyai sijil, perlulah dihapus, sama ada dibakar ataupun ditanam. Kaedah yang terakhir, itu kaedah yang ketujuh di dalam pengawalan perosak dan penyakit adalah dengan menggunakan kaedah pengawalan perosak bersepadu. Di mana pada kaedah ini kita mengambil kira konsep aras ambang ekonomi. Apa maksud aras ambang ekonomi? Ianya di mana kawalan hanya dilaksanakan apabila populasi perosak mengancam dan mengurangkan hasil tanaman. Okey, kaedah ini juga memberi keutamaan kepada cara pengawalan biologi dan juga secara pengawalan kultur, di mana ianya merendahkan populasi perosak, bukan menghapuskan perosak sepenuhnya. Okey, racun perosak kimia digunakan sekiranya perlu. Kalau tak perlu, kita gunakan kaedah yang lain. Kaedah racun kimia adalah diguna sekiranya kaedah-kaedah lain tidak memberi kesan. Seterusnya saya akan membincangkan apakah kesan aktiviti pengawalan perosak tanaman terhadap alam sekitar. Di sini dinyatakan ada 3 kesan utama, iaitu berlakunya pencemaran air, di mana racun kimia akan larut dalam air di bawah tanah dan air akan mengalir ke dalam sungai, yang menyebabkan sungai itu akan tercemar dengan bahan kimia yang berbahaya. Okey, yang kedua adalah berlakunya pencemaran tanah. Ianya menghilangkan kesuburan tanah, iaitu tanah akan menjadi lebih toksik dan tanah juga akan menjadi lebih berasid. Kemudian yang ketiga, iaitu berlakunya pencemaran udara, sekira semburan racun dilakukan secara besar-besaran. Kita jom layan pada slide yang seterusnya. Okey, kita dah sampai di hujung kelas. Jadi seperti biasa, kita akan masuk kepada sesi soal jawab. Saya harap kamu semua dapat menjawab soalan dengan betul. Sekiranya tak faham, kamu boleh undur semula ke belakang mencari jawapan. Okey, jom jumpa saya kembali pada tajuk yang seterusnya. Peace, yo. Sorry, it's DJ.